Bagi orang Syiah terutama di Irak dan Iran, kawasan pekuburan Wadi Ussalam merupakan satu kawasan yang penting untuk mereka. Ini karena kawasan pekuburan di Najaf, Irak ini terletak berhampiran makam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sekaligus menjadi rebutan ramai orang dikebumikan di situ. Kawasan ini juga turut dikelaskan oleh UNESCO sebagai satu-satunya tanah perkuburan di mana proses pengebumian terus berjalan di situ sejak 1400 tahun lalu. Tetapi, bagi penggali kubur yang bekerja di situ, Wadi Ussalam sentiasa menduga mereka terutama gangguan makhluk halus. Bekas penggali kubur Haider Al-Hatami menceritakan beberapa tahun lepas, semasa dia sibuk menggali kubur, terdapat kelipat bayang-bayang di belakangnya dan memukul kepalanya. Makhluk halus atau jin yang menyerangnya diberi gelaran Tantal, Zebza, dan Greria oleh penduduk tempatan. Sejak itu, Haider tidak berupaya berjalan dengan baik dan merasakan dirinya masih terganggu dengan kelibat hantu tersebut. Bagi mengobati keadaannya itu, keluarganya menjual kediaman mereka untuk membiayai kos perobatan tradisionalnya. Bagaimanapun selepas 2 tahun, Haider masih belum pulih daripada gangguannya itu. Wadi Ussalam meliputi 13% daripada keseluruhan bandar Najaf hari ini, atau bersamaan 900 buah padang rugby. Najaf dianggap bandar suci oleh golongan Syiah, karena menempatkan makam Khalifah keempat Khulafa al-Rasyidin dan berstatus Ahlul Bait itu. Kawasan ini menempatkan kubur dari era Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah hinggalah veteran perang Irak-Iran, perang Teluk dan operasi membasmi pengganas Daesh. Begitupun, bilangan orang yang bekerja di Wadi Ussalam sebagai penggali kubur silih berganti, seperti diakui Murtaza Juad Abu Sebi. Dia mendedahkan ramai rekannya memilih berhenti kerja, sebaik mendengar kisah penggali kubur diserang hantu semasa bekerja. Malah, dia sendiri menjadi mangsa serangan sebegini pada 2013, apabila ditampar mayat seorang wanita semasa hendak meletakkannya di liang lahat. Sejak itu, Murtaza sentiasa terganggu dengan image tersebut, sentiasa bermain dalam kepalanya sambil mencucu lengannya dengan puntung rokok jika bersendirian. Baginya, pengalaman sebegini boleh membuatkan sesiapa saja menjadi gila. Selepas terbabit dalam beberapa cobaan bunuh diri, Murtaza dimasukkan ke American University Hospital di Beirut, Lebanon, untuk menjalani rawatan psikiatri. Selepas itu, barulah dia kembali pulih dan menjalani kehidupan normal termasuk berkahwin. Namun begitu, Irak terus dibelenggu dengan isu pengangguran yang tinggi, dan ini memaksa sesetengah penggali kubur kembali semula ke Wadi Ussalam termasuk Murtaza. Penggali kubur dibayar $300 sebulan, dan baginya dia sebenarnya mengikut jejak langkah bapak dan datunya. Memandangkan kerja ini merupakan pekerjaan warisan, maka kisah tentang Tantal sudah biasa didengar oleh semua penggali kubur. Bagi Hani Abu Gnaim, dia amat arif tentang kisah Tantal dan percaya Wadi Ussalam dihuni oleh 2 jenis makhluk, yaitu manusia dan hantu. Dia menceritakan pada satu ketika, dia melihat kelibat hantu melompat dari satu kubur ke satu kubur yang lain dengan tujuan menjamah mayat yang baru ditanam. Hani menambah makhluk ini berupaya menukar rupanya sesuka hati, bagi menggalirukan sesiapa yang melihatnya dan akan melarikan diri bila disergap. Sajidat Jalal Zaid dari University Trinity di San Antonio, Texas, menyifatkan fenomena sebegini bukan sesuatu yang aneh bagi Muslim, baik ahli sunnah wal jamaah maupun Syiah. Beliau percaya jin yang menjadi pengacau di Wadi Ussalam ialah ghul, yang suka menjamah daging manusia yang bernyawa atau sudah kembali ke negeri cacing. Jin sebegini dikatakan suka berada di kawasan perkuburan. Bagi pengurus unit penggali kubur di Wadi Ussalam, Amir Al-Juburi, dia percaya gangguan sebegini timbul akibat tindakan sesetengah ahli keluarga menjual plot tanah perkuburan secara haram di pasaran gelap sebagai jalan mendapatkan duit mudah. Ruang kubur yang berhampiran dengan makam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu semakin sedikit, dan plot tersebut boleh dijual setinggi $4.000. Amir percaya inilah sebab mengapa sesetengah plot kubur tersebut berhantu. Atas sebab itulah, ada individu yang tidak bertanggung jawab mengambil kesempatan menjual azimat kepada pengunjung Wadi Ussalam. Dakwah mereka, azimat sebegini boleh melindungi mereka daripada gangguan penunggu kubur di situ.